Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Khabar semua? Cari tempat jap. Nak live kat mana? Okey. Hari ni tajuk seiring dengan apa yang berlaku apa yang berlaku kepada saya ya. Kita live pun asal ada je lah tempat live. Okey. Boleh lah Hari ni Hari ni adalah hari Isnin. Saya baru sampai dari Kuantan malam tadi. Kalau korang tengok saya penat tu, normal lah normal. Saya memang sentiasa nampak penat. Tak boleh ke puan nak ni sikit muka energy. Bukan, dia macam dia sebenarnya tak boleh nak tutup. Kalau muka kita tu nampak penat ke lah. Lagi kalau kurang lagi kalau kurang tidur. Lagi tak boleh nak tutup kan, mata bengkak bawah. Kan? Ibu-ibu kawan-kawan saya yang baru melahirkan anak selalunya nampak lah benda tu, dan kita jangan tanya. Kau nampak muka orang ni? Saya cuma nak tegur sikit lah kalau nampak muka mak-mak macam muka panda tak payah tanyalah. Memang kurang tidur lah. Kita pun dah sedia maklum. Dia sebelum masuk tajuk tu bebel kejap. Tadi saya dah baca doakan. Puan ke yang dekat belakang saya semalam, ya, saya Muhammad Isma. Tak tegur lah tu. Kau takut nak tegur. Kan tu Najib cakap tu isi saya kat belakang tu. Saya lah tu. Sebab kita dah tahu dah kalau pantang, baby-baby yang masih dalam mak-mak dia dalam pantang kan, dia memang akan jaga malam. Setiap sejam nak susu. So takkanlah mak tu kan nak kena menyusukan anak. So kena bangun lah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semua. So satu, kita janganlah tanya, kenapa mata ngantuk? Kenapa mata tu? Tak payahlah. Saya rasa macam korang ni macam tak ada soalan lain nak berborak. Kan kalau kita lawat, contoh orang lawat saya lah. Muka penat, muka penat. Tak payahlah. Kan? Memang saya penat. Kalau ada muka penat tu memang kita penat. Serius. Lagi-lagi saya dengan Tuan Najib ni, kami memang banyak guna tenaga. Memang kami ni orang yang tak duduk diam. Tak boleh nak duduk diam. Memang banyak je. Jadual penuh. Dan banyak aktiviti. Dan kita dah biasa. Kadang-kadang ada yang ramai. Bukan kadang-kadang ada. Ramai. Yang macam pelik. Bukan ni pelik yang bagus lah. Bukan pelik yang saya tak suka. Macam mana korang kesana kesini penat tak? Macam mana korang mesti penat kan? It's okay kalau kita berborak macam tu. Sebab ada ruang untuk saya pagi Helda. Ada ruang untuk kami nak cerita. Kita tengah ni, kita jadual ni. Lepas ni kita nak pergi sini. So, okay. Dia lain kalau macam yang pelik ni, asal muka macam penat. Memang penat. Tak payah cakap macam penat. Okay? So, sedikit teguran lah kepada kita yang selalu terlupa tentang common sense. Kan? Sekali-sekala saya pun ada juga salah macam tu. Saya pun buat salah. Dan kalau saya terbuat macam tu, memang saya salah. Memang saya mengaku. Tak bagus kita tanya orang, nampak penat lah muka. Nampak tak cukup tidur lah. Memang begitu. Memang itulah sebenarnya. That's why nampak di muka. Nampak sedih lah. Kan? Pasal muka orang, kalau kita dah perasan sesuatu, takkanlah kita tak ada naluri. Dan lagi kalau perempuan lain dengan perempuan lain kan, perempuan sesama perempuan. Naluri perempuan ni lembut, halus. Dia dapat rasa dia ni penat, dia ni nampak macam sedih. Diam sudahlah. Tak payah duk tanya dia, awak ni nampak macam sedih lah. Kan? Lagi-lagi kalau kita ni tak rapat sangat pun dengan dia. Just baik saja. Dan lah kalau kita rapat, contoh adik perempuan kita ke, Siti macam sedih je, nak cerita apa-apa. Lain lah sebab kita tahu dia akan cerita kepada kita. Selamat pagi, seronok dapat jumpa kat Kuantan. Thank you Norma. Waalaikumsalam Maya, waalaikumsalam Erda. Kan? Kalau kita rapat, kita tanya tu, dia tahu kita tanya sebab kita nak mendengar. So ceritalah supaya kurang sikit bebanan ke apa-apa. Tapi kalau kita sekadar baik-baik biasa, tak payah sikit nak jumpa pun sekali-sekala. Bukan jumpa selalu. Kat situlah hang nak menegur tentang air mukanya, riak wajahnya. Stres ke? Muka macam stres lah. Boleh tak? Itu adalah common sense.
saya minta tolong. Kadang-kadang kami ada road tour di Kuantan, di banyak tempat, Encik Izham. Okay. Kadang-kadang perkara-perkara macam ni, common sense ni yang dah tak berapa nak common sangat lah. Benda tu adalah benda biasa yang kita seharusnya sudah tahu. Zaman-zaman mak-mak kita dulu dah ajar. Saya yakin mak-mak kita semua dah ajar. Kan common sense ni. Kita rasa naluri yang biasa untuk semua orang. Oh ni tak payah tegur. Oh ni kita jaga hati dia. Oh ni kita tak payah masuk campur. Oh, kita layan banyak lagi perkara-perkara lain boleh berborak. Tetapi sebab korang melanggar benda-benda tu, tak nak ambil berat kepada belanja yang okay, dah habis bising. Belanja start lah, bising kan. Kita nak cakap tak dengar. Saya minta tolong driver saya untuk alihkan semua kereta sebab sekejap lagi kita nak bawa masuk, kita nak bersihkan kawasan ni. Kalau tegur, kenapa gemuk ya? Kan? Oh. Kan Razif nak keluarkan. Kan? Air muka, badan pun samalah, saya selalu tegur juga. Common sense untuk kita jaga air muka orang tentang body dia. Kan? Kalau bukan gemuk saja kuruslah. Kenapa kurus sangat ni? Sakit ke? Kurus sangat ni tak cantik sangat. Kalau nak tegur sebab sayang boleh. Dia susunan ayat kena cantik. Contoh, badan dah cantik dah ni. Tak mau kurus-kurus lagi tau. Ni dah cantik dah ni. Okey lah, bagi dia semangat. Kan? Kena susun ayat. Saya baru-baru ni semalam ke 2 hari lepas saya join Titan Raya kan, sebab Rishwa anjurkan raya tapi boleh bawa pasangan. Alhamdulillah, first time saya dapat berjumpa berdepan dengan Datuk Siti Nurhaliza. Saya bukanlah orang yang orang kata peminat Datuk Siti, tetapi saya amazed first time berdepan, terus dapat tangkap aura dia yang sangat humble. Aura dia yang pandai jaga air muka orang, yang pandai counter back balik kalau orang lain tersalah cakap ke. Contoh kan, kita punya common sense yang tak ada common sense lagi sekarang ni. Kalau tengok orang tersalah cakap, time tu lah kita nak kenakan dia cukup-cukup. Kita nak pusing apa yang dia tersalah cakap. Tak ada common sense langsung. Itu tak bijak. Tengok Datuk Siti, bukan juga tengok saya tengok Datuk Siti Apa ni? Sebuah buku yang diberi kepada Tuan Najib. Yang nanti insya-Allah Fatona saya akan tanya. Buku ada tim pegang tu. Datuk Siti dia pandai counter back kalau orang tersalah cakap. Dia tak nak macam audience gelak-gelakkan ke ataupun peli-peli ke. Dia terus counter back balik. So orang tu tak segan. Air muka dia tak jatuh. Itu kena ada kemahiran dan hati yang betul-betul bersih. Hati yang memang tak ada niat langsung nak kenakan orang. Aura dia saya dapat rasa dan terus saya jatuh cinta lah kat dia. Kan? Saya bukan reti pasal penyanyi-penyanyi ni kat Malaysia ni pun siapa je saya ni Tak ada kot, semua sama je lah. Saya sukalah sesiapa penyanyi pun kan. Tak adalah saya punya idola kan. Tapi once jumpa Datuk Siti, saya kata patutlah dia penyanyi nombor 1 Malaysia, legenda. Tak boleh sayang, tak boleh. Ni buat perangai ni, Umi pergi lagi nanti. Saya kata yang buatkan dia jadi nombor 1 dari dulu sampai sekarang. Dan insya-Allah dengan sikap dia tu, dia akan jadi nombor 1 hingga akhir hayat dia. Sebab akhlak dia, attitude dia super. Dia punya humble, dia punya kebijaksanaan, dia melayan audience. Kan? Saya kata patutlah. So saya memegang kita, kalau kita dah duduk setinggi macam mana tinggi pun Allah letakkan kita. Semua kan, siapa yang ada jawatan tinggi, yang dah habis tinggi lah dekat company tu kan. Macam saya, macam kita berniaga, dah setinggi-tinggi lagi, nak tinggi apa lagi. Kalau Allah letakkan macam tu, kita takkan berada di hati orang kalau kita tak jaga attitude kita. Kalau kita nak terus, macam nak cakap kalau macam senang cakap, kalau nak jadi macam Datuk Siti, memang kena jaga hati, kena pandai layan orang, kena gunakan kelebihan yang ada untuk kita santuni orang.
kena humble selalu. Dan aura tu, orang akan dapat rasa. Macam mana kita rasa aura orang lain tengah penat, macam tu juga kita dapat rasa kalau aura orang yang tengah semangat. Okay, kalau korang dapat rasa sekarang ni, saya tengah banyak fikir. Sebab, contoh, nampak ni. Ni saya nak cerita lah ni kan. Macam mana kita nak urus keadaan kalau kita sedang kelam kabut. Kelam kabut ni dia akan buat kita gelabah. Dan that's why saya sangat suka kepada pepatah, yang tenang akan menang. Hanya yang tenang saja akan menang. Kalau kita layan sangat kelam kabut kita akan hilang banyak benda. Termasuklah air muka yang yang tenang. Sebab dah tak tenang. Kan kelam kabut is nak buat apa ni? Tak nak buat apa-apa lah. Lama-lama tak nak buat apa-apa. Jadi kalau kita kena keadaan macam tu, actually apa-apa keadaan yang tidak tenang akan tarik kita punya energy. Dia akan buatkan energy kita down. Macam rendah, low. Dia akan buatkan energy kita jatuh. Energy tu apa? Setiap tenaga dalaman. Dia punya bahasa dia dalam sikit. Energy is tenaga dalaman. Yang saya sebut tu Ataupun dari tenaga dalaman tu, kita boleh buat pekerjaan. Kita menggunakan yang fizikal kita ni untuk buat kerja. Untuk buat macam-macam perkara. Untuk contoh, even untuk beri kasih sayang kepada orang. Kalau kita sendiri rasa tak disayangi, macam mana kita nak beri kasih sayang kepada orang? Sebab kita tak faham apa itu kasih sayang. Kan? Sebab kita pun tak terima kasih sayang. Kan? Melainkan kita ni ada ibu bapa yang sayangkan kita, ada adik-beradik yang sayangkan kita, ada pasangan yang sayangkan kita. Saya pernah tengok. Saya insya-Allah kenal. Dia adalah seorang isteri yang kurang mendapat kasih sayang suami dia. Saya tak tahu kenapa, saya tak kaji pula kan tu. Tapi kesan dia, saya nak cerita. Isteri ni, dia rasa air muka tak bahagia dia tu memang di wajah. Sebab itu penting, kalau kita ada pasangan, tolonglah beri kasih sayang kepada pasangan kita. Tak kiralah yang mendengar saya suami atau isteri. Tolong beri kasih sayang kepada suami. Walau macam mana pun suami tu ada kekurangan, tetap dia ada kelebihan. Just fokus kepada kelebihan dia. Macam saya tertarik baru-baru ni, saya terdengar Ustazah Asmah Arun cerita, dia nak pujuk para suami. Wahai suami, sayangilah isteri. Kalau dah tak ada kasih sayang sekalipun, tetap jagalah isteri tu baik-baik dengan mengenangkan apa. Walaupun isteri tu banyak ragam, rewelnya, marah-marah, mungkinlah tak pandai masak ke apa. Anak saya tadi kat luar tau. Tak boleh. Saya takut pula Adik? Rahmat? Adik mana? Ayo. Tengok Jap Razi. Tengok Kak Razi. Mana adik merajuk ke? Risau saya Razi tak nampak nanti Kang. Payah ni. Rahmat kau Razi boleh? Adik ikut dia ke? Mungkinlah Cik Razi bawa jalan kot. Tapi double confirm Tanya Razi. Lah ya ke? Aduh lega saya. Kau mengajuk budak tu? Dia mengajuk biarlah. Saya okey lagi kalau dia mengajuk pun. Daripada dia ni kan keselamatan. Apa tadi saya kata? Suami? Suami Isteri tu dah mengandung, melahirkan, ada anak dengan kita. Yang kita sayang anak kita tu adalah isteri yang punya pengorbanan. So, kenangkan yang itu. Isteri pun sama. Kalau lah kata suami zaman sekarang ni, memang saya mengaku jugalah. Saya pun pening dengan keadaan ujian Allah Ta'ala turunkan kepada para suami zaman sekarang ni. Yang itu saya pun tak habis kaji lagi lah. Tak habis saya nak belik-belik apa kajian rumah tangga ke apa, dengar-dengar tentang pakar rumah tangga punya cerita. Selain daripada hari tu saya berborak dengan Ustaz Haris pasal curang-curang ni kan. Pasal yang tak ada trust lagi dalam rumah tangga, so banyak bergaduh, akhirnya bercerai. Tetapi saya kira kalau isteri nak mengenangkan suami dia tu, kenangkanlah yang suami tu adalah orang yang wajib kita hormat, orang yang wajib kita taat. Dan kenangkanlah Siti Asyah. Sebab tu Siti Asyah menjadi isteri Fir'aun. Kenangkanlah dia. Itu saja. Saya bukan tak nak faham kita ni
Setiap orang lain ujian. Puan tak tahu puan, saya kena teruk dengan suami saya. Ya, saya tahu. Memang kalau para suami sekarang ni ramai, tak maaf cakap lah, ramai yang tak sedar tanggungjawab dia apa. Saya faham tu. So kesan dia kepada isteri dan anak-anak. So itu sebab itu kita nampak isteri ramai dah tak macam tak ada semangat. Bukan sebab dia memang lembek ke apa, bukan. Dia kurang kasih sayang oleh suami. Suami tak beri dia kasih sayang yang cukup. Dia nak minta kasih sayang mak ayah dia. Ada yang tak ada mak ayah lagi. Ada yang mak ayah dia dah tua sangat. Ada yang isteri tu sendiri kena tengok mak ayah dia. Kan? Kena beri kasih sayang kepada mak ayah dia. So, siapa yang nak beri kasih sayang kepada wanita-wanita ni? Tak kira lah wanita-wanita ni suri rumah ke, bekerja ke atau berniaga. Dia tetap wanita. Kita tetap wanita. Wanita ni dia memang perlukan, dia manja sikit. Dia memang nak suami tu sayang dia. Kalau tak belai pun is okay lah. Sayang. Bila you sayang isteri you, aura sayang tu, isteri dapat rasa. Isteri akan faham. Allah Ta'ala akan bagi isteri tu faham yang suami dia sayangkan dia. Tu kerja Allah Ta'ala. So, tugas suami, sayanglah isteri. Kesian kat isteri tu. Razi sayang isteri tu dapat anak. Dapat baby tu, pregnant isteri dia. Saya masuk rumah ni, saya emergency dalam rumah ni tau. Sebab kita orang tengah mengemas rumah. Rumah saya tengah sepah-sepah. Apa saya nak baca lah kejap. So, bila kita berlaku kelam kabut, banyak berfikir, top-top terfikir anak. Betul. Memang. Mak-mak ni memang fikiran dia banyak. Sebab perempuan ni dia suka, Allah Ta'ala pattern kan dia. Mostly lah, jangan cakap, nanti kalau saya cakap macam ni ada, saya tak macam tu pun. Janganlah pula, ni saya, bila apa-apa yang kita dengar orang cakap, bukanlah dia tertakluk kepada semua orang. Semua orang kena macam ni, Poitah kata macam ni, bukan. Dia ikut. Nampak saya dah duduk rumah ni, dia mula berengek lah. Saya keluar balik lah walaupun peluh. Muhri biasalah. Siapa tengok live saya, dia tahulah Muhri macam mana kan. So saya malah nak terangkan lagi lah kan. So kita layankan je. Kalau lelaki, dia berjenis tengok benda besar. Jadi tak payah duk pelik lah. Lelaki dengan perempuan kan. Lelaki tu apalah lelaki aku ni. Aku duk kemai tu, ini dia relax-relax je. Memang sebab kapasiti mereka adalah melihat benda besar. Mereka apa benda besar yang mereka lihat? Duit. Kos. Kan apa-apa yang isteri melihat benda kecil. Daripada alas meja, bunga, cawan, berapa sudu. Sudu lelaki dia tak tahu apa-apa. Dia beli je sudu kat kedai RM2 tu. Kalau kita perempuan, kita nak beli sudu yang eksklusif, yang untuk tetamu ni, untuk anak-anak pakai harian pun masih yang kualiti. Ni yang special sikit ni, ada gold-gold ni. Bagi tetamu ni, raikan tetamu. Ya, itu perempuan fikir. Normal. Tapi siapa yang akan belikan semua tu? Siapa kat mana isteri akan minta untuk dia beli tu? Kalau dia kata dia kerja, still lagi kalau suami dia bagi dia duit, dia suka. Sebab ada banyak benda yang dalam kepala otak isteri tu, dia nak adakan untuk rumah. Kan? Kalau anak-anak lagi lah, kalau jenis fikir anak-anak. Mana nak beli pampers, baju apa semua untuk anak-anak, kan nak belikan. Kalau ada anak perempuan, saya tengok ramai suka pakaikan anak perempuan gelang, anak kena beli juga tu. Kan? Kita raikan lah anak perempuan kita kan. Semua tu kena kos. Kos tu, kalau isteri juga fikir, pensel lah. Betul tak? Semua benda kena bengek. Jadi suami selalunya, suami yang berguna lah maksud saya ya. Suami yang bertanggungjawab. Dia akan fikir yang benda besar tu. Kos. Apa yang nak apa? Nak berapa? Nak beli apa? Dia bebel lah. Kan? Kita perempuan, janganlah kita kisahkan. Alah dia ni dah tak buat kerja, bebel pula. Tak apalah dia bebel. Kita nak duit dia tu. Duit dia tu kita nak mudahkan kerja kita. Actually, kalau kita tengah kelam kabut especially, banyak sangat fikir, kita kena pandai keluarkan benda-benda yang tak perlu kita fikir waktu itu, yang mengganggu fikiran kita. Contoh, apalah suami, tak payah, yang itu tak payah dulu. Macam saya, apa yang berlaku dekat saya nak share so korang boleh related kan. Saya kena fikir, antara yang saya selalu kena fikir lah, tentang anak-anak, tentang rumah, tentang makanan, tentang barang dapur, tentang sekolah anak, tentang cikgu-cikgu, tentang sekolah tu luas kan. Kasut sekolah, baju sekolah, stokin sekolah, Umi stokin sekolah dah habis sekali dengan 4 anak yang berdua macam tu kan. So kena sedia satu-satu, kena kira, kena susun, beg sekolah bersama, buku sekolah, tuition. Apa lagi?
kolam anak saya. Kalau saya senaraikan, insya-Allah sampai 100. Nak saya senaraikan, sanggup nak tunggu tak live ni? Kolam, rumput, pokok, katak, lipas, cicak, toilet atas, toilet bawah, katil, cadar, langsir, abuk, barang-barang sos-sos semua, store. Apa lagi? Mainan anak, banyak kan? Confirm 100, saya tak tipu. Mak-mak semua tahulah. Tetapi perlukah kita nak masukkan lagi apa suami aku tak buat apa-apa? Itu kita kena keluarkan. Yang itu kita kena keluarkan. Tak payah nak masuk dalam sini. Sebab dah cukup berat. Kan? That's why Allah Ta'ala, kita kena ingat semua tu yang saya senaraikan tu, belum habis senarai lagi tu, semua daripada Allah Ta'ala. Malah ada saya jumpa, saya nak share sikit lah tentang siapa yang saya jumpa kan. Dalam roktua-roktua, kebanyakan dari mereka semuanya amazed dengan energi yang Tuan Najib tunjukkan di pentas. Siapa tu? Mereka sangat amazed. Tuan Najib memang all out beri tenaga dia untuk mengajar bersungguh-sungguh. Kalau ni stage tu ada tangga, memang ada tangga lah semua stage. Dia turun naik tangga tu saya rasa lebih lah, dalam 40 kali macam tu. Tu dia tangga. Sebab dia nak pergi ke audien, kan dia patah balik ke atas untuk tulis, turun balik pergi ke audien, patah balik, macam gitu. So mana energi dia? Kami manusia. Saya nak bagi tahu kami manusia. Kami tak ada energi yang luar biasa yang dapat super saya macam Superman. Tak ada. Realitinya ialah begini. Mana pemain roti? Dekat atas. Dia nak cari kat atas. Cari kat Umi tak dapat lah. Ni Umi punya handphone. Tak nak. Oh, tak nak Umi pergi lagi lah. Umi tak mau lah duduk kat sini. Kalau nak duduk sini, duduk diam-diam. Apa lagi? Realitinya ialah, habis je, dah lah lepas habis tu, suami saya juga drive. Just malam Kuantan, dia drive balik ke Keluang sampai malam. So, energi mana dia dapat? Macam ni lah saya cerita. Okay, nak dengar saya cerita tak? Sebab itu, suami dengan isteri kena kerjasama, dan sebab itu saya sangat risau kalau dia pergi road tour, saya tak ada. So, apa saya buat semalam? Saya tengok dia dah ngantuk. Aura mengantuk dia pun saya tahu. Kan? Saya cuba nak tidur. Saya pun penat lah, of course lah. So, saya cuba nak tidur. Dia kata, okay B, tidurlah. Dia tepuk lah apa saya, tidurlah B kan. Betul-betul, dia ikhlas bagi saya tidur sebab saya pening. Saya ada sedikit kesihatan semalam kan. Sikit je. Sekali tak boleh tidur juga. Sebab saya tahu aura dia ngantuk dah nak sampai kat saya. Cakap, alamak suami aku tengah ngantuk ni. Dan dia plus penat. Yang kita ikut rasional kita, dia sangat penat. Tapi dia kuatkan semangat sebab nak drive. So apa saya buat? Suami saya, dia sangat, siapa ada suami kat sini? Bukan, siapa suami yang tengok kat sini? Korang sama tak dengan suami saya? Apa yang suami saya suka saya buat ialah jadi kanak-kanak Raibina. Oh, hari ni banyak gangguan live kita. Bising, sorry Jadi kanak-kanak Raibina. Kanak-kanak Raibina macam mana? Happy. Tiba-tiba macam jerit. Macam you all pernah naik tak? Subhanallah, sabarnya aku. You all pernah naik tak? Roller coaster. Kan? Kalau you all naik roller coaster, cara you all jerit tu macam mana? Kan saya tunjuk kan tak sopan. Tapi you all bayangkanlah orang yang naik roller coaster dan dia menjerit sekuat-kuat hati. So, semalam saya buat macam tu. Allah jugalah bagi saya ilham kan. Saya kata, saya pun ngantuk. Tapi saya tahu saya tak boleh tidur sebab suami saya ngantuk. Apa-apa bahaya kan. Dan dia bawa Ferrari, laju tu. Lepas tu dia memotong-motong apa semua. Jangan bebel kat aku lah. Pasal motong-motong tu bebel kat sana lah. So, saya cakap, apa aku nak buat ni. Nak bagi aku excited kan. Saya pegang bahagian depan dashboard Ferrari tu. So, bila Ferrari tu tengah laju, dia ada G-force tau. Siapa tahu G-force? You all boleh google lah G-force. Tekanan graviti. G-force kan? Tekanan graviti. Oh, dia tanya, cakap je lah tekanan graviti. Yelah, tekanan graviti, G-force. G-force ni orang tahu kalau kita contoh nak naik apa? Naik atas tu apa nak panggil roket naik roket tu kan ada G-force sampai muka macam tu kan. Sebab tekanan tu. So Ferrari ada G-force dia juga sebab laju. Dia daripada ni macam tu tau. So saya pegang dashboard tu sambil saya tekan minyak. So saya macam rasa naik roller coaster. So saya jerit lah sebab kita rasa takut. Rasa takut macam naik roller coaster. So saya buat beberapa kali dan beberapa lama sampai saya sendiri hilang ngantuk. Sampai suami saya pun dah hilang ngantuk.
Sebab saya tahu dia suka saya happy go lucky. Dan itulahnya pun yang menjodohkan kami. Sebab suami saya ni orangnya pendiam. Teramat pendiam. Dan saya ni adalah kan, bukan puji, bukan keji. Saya pun tak tahu nak cakap. Saya memang mulut murai daripada kecil. Saya ingat lagi, saya orang panggil saya Ijah lah sebab saya Jawa kan. Jawa Izzah jadi Ijah kan. Makcik-makcik jiran semua panggil mulut murai dah sampai. Saya bukannya suka sangat orang kata saya mulut murai. Saya tak suka. Saya kata dalam hati saya, apa makcik-makcik ni kan cakap apa mulut murai. Benda entah mulut murai tu. Tapi bila dah besar saya enjoy. Saya enjoy bila teringat balik zaman-zaman dulu. Sebab saya memang tak reti duduk diam. Saya memang tak reti nak diam-diam. Diam-diam tu bukan saya sebenarnya. Kecuali kalau saya dalam keadaan yang tertekan, takut, segan, malu, rendah diri atau whatever lah, saya akan diam. Sebab contoh saya memang akan menjadi diam bila saya berada dalam kelompok Titan yang saya tak kenal. Ataupun bukan Titan lah, actually guru-guru Tuan Najib lah. Dr. Azizan ke Haji J ke, saya akan jadi macam teramat segan. Sebab saya fikir, alamak macam mana nak beradab ni, macam mana nak berakhlak di depan Dr. Azizan ni contoh. So automatik kita akan jadi sangat malu, sangat penakut, sangat penyegan. Itu memang sebenarnya nak kata bukan saya pun tak juga. Sebab itu adalah dalaman saya. Saya ni seorang, dalaman saya sangat malu. Saya memang rasa malu. Dia benda tu automatik dari kecil pun. Tapi luaran saya friendly. Apa saya cerita pasal diri aku ni? Saya nak cerita tadi, kita jadi isteri kena ingat balik apa ciri-ciri yang suami kita suka pada kita. So kita gunakan balik ciri itu, wujudkan balik, tak kira lah umur kita berapa, untuk kita beri excitement kepada pasangan kita. Tak semestinya pasangan korang suka yang macam saya, friendly, happy go lucky, macam kanak-kanak riang. Suami saya kata, Abi dah jadi kanak-kanak riang dah dia. Tapi saya tahu dia suka dan dia hilang ngantuk. So kita buatlah, bukan nak kena buat sampai 10 kali pun. Tapi adalah 10 kali saya buat, dapat seronok. GeForce kan. Okay. Cara macam tu kita boleh tukarkan energi kita yang tengah slow, naikkan tiba-tiba. Macam mana Ferrari daripada slow jadi laju gila. Samalah kita, manusia pun ada juga macam tu. Kalau kita kelam kabut, tadi saya kata apa, jangan masukkan benda yang tak perlu kita masukkan waktu tu. Macam sekarang, saya kena fikir yang tadi saya senaraikan tu. Hari ini, saya ada masa 24 jam. Kalau saya tolak waktu tidur saya dalam 6 jam, tinggal ada 24 tolak 6, 18 jam. Kena kurangkan makan, kena kurangkan pergi toilet. So dapatlah saya 18 jam untuk saya buat segala-galanya. Kerana saya minta maaf, saya kena beritahu juga dalam live ni, tapi saya minta maaf sangat. Esok kami ada rumah terbuka yang kami jemput. Mula-mula niat dia cuma nak meraikan tim Momentum yang tak sempat kami raikan sebab tak semua tim pernah datang ke rumah saya. Dan tiba-tiba dan raikan jiran-jiran lah, jiran-jiran. Terhadlah, janganlah cakap puan nak pergi juga, jangan loh. Kan saya kena satu Malaysia pula sekarang. Tu insya-Allah, mana tahu rezeki kita tak tahu, Allahualam akan datang. Tapi untuk besok ni, dan dengan izin Allah juga, Allah yang takdirkan semuanya. Kebetulan kami dah dapat panggilan haji, tinggal belum dapat tarikh penerbangan. Jadi saya bincang dengan suami bincang dengan saya. Suami kata why not kita buat majlis kesyukuran sekali, one off lah. Jadi kita nak juga ambil berkah daripada kawan-kawan seperguruan Titan. Kita nak ambil berkah daripada murid-murid kita sendiri ultimate. Kita nak ambil berkah daripada event guru kita. Dan kita, Tuan Najib jemput sekali Dr. Azizan dan seluruh keluarganya datang esok. Jadinya kalau korang boleh bayangkan lah open house tu jadi open house yang sangat besar. Dan saya ada masa 18 jam untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Kalau you nak tahu mana Tuan Najib tengah bekerja. Tuan Najib sambung kerja. No more time untuk rehat. Bukan kami ada masa untuk rehat dan kami memang sengaja lah. Kami tak selesa untuk berehat-rehat. Tuan Najib tengah UPC. UPC ni dia punya penat, dia nak cerita after melayan dan menjawab soalan-soalan, berbincang tentang perkembangan bisnes satu-satu student kita. Tuan Najib punya kepala otak tu dah macam gunung berapi nak meletup. You bayang masalah-masalah diorang dan seluruh company mereka. Tuan Najib kena absorb, Tuan Najib kena fikir
dan bagi jawapan. Dan jawapan itu adalah jawapan yang pastikan mereka dapat juta-juta semula. Dan benda tu tak senang. Tetapi it's okay. Kita kena lalui benda tu. Apa je ujian, cabaran Allah bagi pada kita, tugas kita berusaha laluinya dengan baik. Dan of course lah kita kena pegang pada Allah Ta'ala. Jadi nak kata mana Tuan Najib di saat saya tengah kelam kelibut ni, Tuan Najib pun tengah kelam kelibut. Memastikan student-student ultimate dapat bernafas dalam perniagaan mereka. Nak kata, kalau korang kata korang jatuh dalam bisnes, mostly bisnes jatuh sekarang ni. Hanya segelintir saja yang naik. Tetapi percaya cakap saya, itu adalah normal. Bila berniaga, takkanlah korang nak macam gini je. Macam roket di atas takkan ada macam tu. Allah Ta'ala mesti bagi yang turun naik, up and down. Kalau tak ada up and down, kita tak ada pengalaman. Kita tak ada pengalaman yang kita nak cerita kepada anak cucu kita esok. Kita tak ada ilmu dan pengalaman yang kita nak bantu usahawan lain. Kalau naik je, nanti orang tanya kat kita, Puan Izzah, macam mana kita nak lalui staff kita yang meninggalkan kita dah kalau kita tak ada pengalaman tu? Alah, mesti kita akan cakap, nak ajar apa ni? Aku pun tak tahu apa nak buat, tak pernah ada pengalaman tu. Kalau kita ajar juga seolah-olah kita menipu. Kan kita ajar orang berdasarkan teori buku-buku. Mengikut buku HR yang saya baca 10 tahun lepas, begini. Apa? Kan? Jawapan tu macam apa dia ni? Kan? Dia tak pernah lalui pun. Tapi dia cakap. Sebab tu Allah bagi kita up and down. Supaya dua-dua tu kita ada pengalaman. Duduk di tempat tinggi, duduk di tempat rendah, duduk di tengah-tengah, duduk di cetek sikit, duduk di dah nak naik balik. Kita ada pengalaman tu. Allah memang bagi dengan syarat. Kita janganlah cepat putus asa. Kita janganlah sit down aja. Benda yang kita kena buat waktu semua benda tengah down, lagi-lagi perniagaan, kita ni kena up. Itu aja jawapan dia. Kita ni kena up. Upkan energi. Upkan energi tu adalah, ataupun orang biasa panggil energi, aura, cahaya, nur. Upkan nur kita. Cahaya kita. Macam mana nak up tu Puan Izzah? Tak ada cara lain. Jawapan saya Allah Ta'ala. Kalau you orang Islam, beruntunglah. You jangan bangun waktu dah azan. Memang boleh dapat energi. Okeylah tu Puan Izzah. Kita jaga solat fardu. Betul. Jaga solat fardu tu pun salah satu yang buatkan energi kita ni maintain. Tapi kalau kita nak upkan lagi energi kita, dan kita perlukan energi yang up, yang tinggi, waktu semua benda down ni, kan? Emosi down, sale down, circle down, kawan-kawan down, hubungan down. Kita kena cari berusaha untuk upkan energi kita. Untuk kita lalui cabaran tu. Sebab cabaran tu pun daripada Allah Ta'ala. Dan Allah nak tengok kita buat apa sebenarnya. Apa usaha kita. So antara nasihat saya yang insya-Allah berguna kalau you ambil, you jangan bangun waktu azan subuh berkumandang. You cuba jadikan jam biologi you. Setiap orang ada jam biologi. Bila you dah biasa bangun pukul 5 you akan terbangun. Tak kira apa jadi. Kecuali Allah nak ujilah. Mungkin ada gangguan-gangguan, Allah izinkan, Allah uji. Akan ada, saya pun ada melalui waktu-waktu tu juga. Tapi bila jam biologi kita pukul 5 terbangun, memang kita akan mudah bangun walaupun kita tidur pukul 2 pagi. Semuanya dengan izin Allah. Dan bangun awal macam tu, gunakan manfaat sebelum subuh tu. Kan? Waktu tu kita boleh panggil 2/3 malam lah. 2/3 malam lah yang di hujung-hujung kan sebelum subuh. Gunakanlah untuk ngadu pada Allah, apa nak ngadu. Kan? Banyak, saya yakin semua orang pun dah tahu solat-solat semua kan. Dengan kita kadang-kadang lupa nak amalkan. Betul tak? So amalkanlah ilmu-ilmu yang kita dah ada tu. Ilmu solat apa? Solat tahajud, ilmu solat taubat, ilmu solat apa lagi? Hajat, ilmu solat istikharah. Kan? Witir. Buat. Try istiqamah. Okeylah saya sebut banyak sangat, nanti takut korang. Buat je lah solat tahajud 2 rakaat. Jangan tinggal. Tu saja. Tu saja saya sebut. Siapa yang baru nak mula, mulakan sekarang. Dia bila puan nak mula? Sekarang. Besok dah boleh malam ni tidur, doa pada Allah, ya Allah aku nak solat tahajud, bangunkan aku ya Allah. Dan bila aku bangun, izinkan aku solat ya Allah. Tu kena doa. Benda ni tu semua kena doa sebab semua izin Allah. Bukan kita. Bukan kita. Tak kira kita berjaya bangun dan solat tahajud, kena bersyukur, terima kasih, ucap terima kasih banyak-banyak kepada Allah sebab Allah yang izinkan.
Allah pilih kita hamba dia, nah bangun. Dah pergi solat. Allah izinkan. Ada orang Allah izinkan dia bangun tapi Allah tak izinkan lagi dia solat. Sebab itu apa-apa kita kena doa pada Allah dengan rendah diri. Dan kita kena tunjuk pada Allah kalau kita dah berjaya bangun dan solat. Jangan pula kita riak, kabur, ujub semua tu. Jangan pula kita duk cakap pagi tadi aku solat tahajud. Kau dah solat? Jangan macam tu. Itu memang tak ada chance lagi kita nak bangun esok lusa. Allah bagi kita. Okay. Apa poin nak tukar iPhone? Tak lah, saya malas tukar iPhone. Saya memang pegang satu iPhone je. InsyaAllah. Okay. Itu antara rahsia yang ini orang-orang yang alim kongsikan. Itu rahsia-rahsia mereka untuk mereka energi mereka. Dan mereka bukanlah macam saya cakap bangun pukul 5. Mereka bangun lebih awal dari itu. Saya cakap tu sebab saya pun tak mampu. Kalau saya sebutkan bangun pukul 3, saya pun tak bangun pukul 3. Sekejap lagi fake kan. Sekejap lagi kita cakap benda yang kita tak buat ni Allah marah. Okay. So bangun sekadar yang korang boleh. Kalau azan subuh 5.45, bangunlah 5.30. Kalau dah tahu dah lambat, alamak dah 5.30. Semayang selalu 5 minit kan. Pergilah berlari kejap, gosok gigi, ambil semayang. Semayang dulu baru mandi. Kalau dah terbangun lambat lah, 5.30 tu dah lambat lah. Kalau korang nak kerja, sekejap lagi subuh. Tahajud jangan buat lepas subuh, tak ada tahajud lepas subuh. Tahajud ialah lepas korang solat isyak, korang tidur dan korang bangun. Bangun tu solat 2 rakaat, itu nama tahajud. Sebelum azan subuh. Okay, sedikit ilmu lah kalau korang nak energi. Itulah cara ambil energinya. Ambil energi tu daripada Allah Ta'ala. Nanti korang pelik, kenapa saya asyik down, saya asyik lemah, saya asyik sedih. Itulah dia. Kan? Allah nak panggil balik. Allah kata, meh lah sini. Aku dah sediakan tu manfaat tahajud. Buatlah. Buatlah korang. Buat 2 rakaat. Okay? Dan kita ada duha. Kan? Time-time ni dah boleh duha. Apa ni? Time pukul 9.30 hingga pukul 10 ni adalah waktu duha yang paling afdal. Kalau ikut kiraan je lah. Duha masuk setengah jam selepas syuruk. Dalam pukul 7.30, 7.40 tu dah duha. Tapi yang paling afdal dalam hadis yang sahih ni, waktu ni. Apa waktu ni? Contoh, saya bagi contoh bagi faham lah. Okay, mana? Okay, saya duduk. Okay, ni dia. Nampak tak terik ni? Okay Ni waktu terik ni, dia panggil waktu apa lupa pula aku. Waktu terik lah, waktu terik. Nama dia panas duha macam tu ke? Saya salah cakap kan, mampu je Kang. Cek balik lah. Tapi ini waktu yang afdal untuk kita duha dalam pukul 9.30 ke 10. Matahari tengah terik. Macam ni. So solat lah. Minta doa pada Allah. Ngadu pada Allah. Betul tuan-puan. Memang tak ada cara lain. Kalau tuan-puan pelik kenapa ada orang yang energetik, bertenaga. Mungkin salah satu amalan mereka ialah solat tahajud. Mungkin salah satu amalan mereka ialah solat duha. Dengan tanpa meninggalkan solat-solat fardu dan tanpa meninggalkan solat-solat rawatib. Perlu saya nak ingatkan bila saya sebut tentang tahajud duha ni. Solat yang paling utama solat sunat selepas solat fardu. Solat sunat yang paling utama adalah solat sunat rawatib. Rawatib is apa? Siapa yang tak tahu, rawatib adalah solat sunat sebelum atau selepas solat fardu. Contoh solat sunat rawatib. Ini bila dia ada link dengan kelam kabut. InsyaAllah, apa pun kelam kabut kita, Allah akan tolong. Allah akan tolong insyaAllah. Semua akan settle, percayalah. Sampai masa semua settle. Semua dengan izin Allah. Allahu Akbar, semut. Jadi, solat sunat rawatib tu apa yang paling utama? Buatlah yang paling utama kalau tak larat buat semua. 2 rakaat sebelum subuh. Jangan kita dah solat tahajud. Tiba subuh, azan subuh, kita terus solat subuh 2 rakaat. Mana rawatib kita? Mana solat sunat sebelum subuh kita? Buatlah 2 rakaat. Baru kita solat subuh. Sebab solat sunat rawatib tu menyempurnakan solat fardu. Lepas tu masa masuk zuhur nanti ada solat rawatibnya yang Rasulullah suka buat kan. 4 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah. Asar tak ada. Ni saya cerita yang paling utama Lepas maghrib 2, lepas isyak 2. Dia dalam 12 macam tu. Saya salah minta maaf, check balik. Okey. Itulah kalau korang buat dah tak adalah nak tanya lagi macam mana orang tu bertenaga macam tu, macam mana. InsyaAllah mereka menjaga solat. Dan mereka zikir, mereka ingat Allah. Dan saya suka nak ingatkan
kita seorang perempuan ni, terutama perempuan. Kita adalah ibu, kita adalah isteri, dan kita mungkin adalah seorang ahli perniagaan, ahli usahawan. Kita adalah seorang apa lagi? Bos wanita Dan kalau kita bekerja tu, kita adalah seorang pekerja. Maksud kata saya nak cakap ni, kita sebagai wanita terlalu banyak tugas dan tanggungjawab. Kita kena pandai urus kita punya energi. Jangan kita taram aja semua. Semalam saya ada bebel dekat salah seorang. Saya sayang semua anak murid Sifu yang datang semalam pun. Saya panggil anak murid lah walaupun dia memang platinum juga. Okey, nama dia dirahsiakan. Saya dengar dia buat 2-3 bisnes. Kan? Semua benda dia nak fikir. Saya marah dia. Saya bukan marah sebab saya memang betul-betul marah. Saya marah sebab saya dapat rasa energi dia sangat low. Sangat rendah. Saya dapat rasa dia tengah kusut. Saya dapat rasa dia tengah banyak fikir-fikir pun tak tentu hala apa benda cara dia fikir. Entah. Saya dapat rasa dia sangat penat. Kan? Dan dia kebetulan Allah Ta'ala izinkan dia tanya soalan kepada saya. Jadi menjadi tanggung. Ikutkan saya tak nak tegur lah. Ikutkan saya biarlah. Kan? Tak naklah kita ni buat dia stres kan. Tapi dia bertanya soalan. So saya mengambil tanggungjawab menjawab soalan berdasarkan realiti dia. Saya cakap, you dah penat sangat ni. You jangan buat 2-3 bisnes. Dia rasa yakin yang dia boleh buat 2-3 bisnes. Tuan-puan, wanita-wanita yang saya sayang, kan? Kita tadi macam saya sebut, kita banyak tanggungjawab. Energi kita ni, kita kena save lah sikit untuk kita teruskan hidup sekurang-kurangnya dengan tenang. Kita jangan push sangat. Aku kena buat ni, aku kena buat ni. Kan? Kalau macam tu, sekali-sekala tak apa. Contoh kalau saya memang ada open house. So, time open house lah saya kerah segala-gala yang saya ada. Saya punya apa benda nak buat dalam kepala otak. Kena keluarkan lagi kasih sayang melayan anak-anak yang buat kerenah. Kena bergerak lagi apa benda semua. Lepas tu kena keluarkan kos juga. Kan? Sekali-sekala boleh lah. Kalau macam ni, kalau saya ni macam ni hari-hari ni, mampu saya. Korang jumpa saya, dah tak boleh nak ambil dah aura saya. Ramai jumpa nak ambil aura. Dah tak boleh ambil dah aura saya, dah tak ada aura dah. Sebab itu, kena pandai urus energi. Kena pandai tahu kita ni larat tang mana. Tak boleh langgar semua benda. Sebab lagi dia ada anak ramai. Saya kata, you ada anak ramai. Kalau you letih dan you macam ni, hari-hari dengan parent, dengan anak-anak you, macam mana anak-anak nak rasa kasih sayang you? Macam mana anak-anak nak happy dengan you? Sebab you sendiri tak rasa macam penatnya. Kan? Jadi saya harap dia ambil lah sedikit nasihat saya. Saya punya nasihat, buat istikharah. Siapa kalau dengar lagi ni? Wanita Bebel. Buat istikharah. Minta Allah pilihkan untuk kita bisnes apa yang terbaik untuk kita. Bisnes apa yang kita boleh fokus betul-betul. Sebab nak fokus satu-satu bisnes, banyak kerja diperlukan. Macam kami nak fokus momentum internet dalam bidang trainer pun, Masya Allah. Banyaknya pekerjaan yang kita kena buat. Ramainya orang-orang yang kita kena uruskan. Dan banyaknya kos dan modal yang perlu kita gunakan. Apatah lagi kalau kita kata nak buat 2-3 bisnes. Belum tentu 2-3 bisnes tu 3-3 semua berjaya. Itu yang saya takut. Nanti kita dapat penat dan kita akan down. Dan kalau waktu kita down lah, tak ada orang yang tempat kita berpaut atau tempat kita minta nasihat atau minta doa dan sebagainya. Takut-takut kita menjadi orang yang putus asa. Na'udzubillah min zalik. Sebab dah terlalu penat. Kan ramai sekarang, saya dah letih sangat. Maksud dia letih zaman sekarang jangan main-main. Kalau ternampak orang kata saya dah letih tu, beri sedikit perhatian kepada dia. Jadi telinga dia sekejap, walaupun sekejap. Sebab sekarang ni zaman orang yang sangat stres dan mereka gunakan perkataan letih. Dia orang dah tak cakap saya stres, tak. Orang yang stres, orang yang cakap saya stres lah, dia tak berapa stres sangat. Kalau dia dah kata saya dah letih, itu yang terpaling stres. Dia dah tak tahu nak describe apa dah yang berlaku kat diri dia. Tak kira lah apa masalah. Masalah bisnes ke, masalah hubungan ke, masalah duit ke, masalah apalah, kan? Masalah tanggungjawab ke, masalah anak-anak ke.
saya dah letih. Itu yang kita tolonglah. Kalau kalian dengar kawan-kawan ke keluarga cakap macam tu, duduk sekejap, buka hati kalian ni, buka telinga kalian, dengar dia cakap apa. Mana tahu kita punya pinjaman nikmat-nikmat kita tu kan. Kita mendengar apa dia cakap, kita senyum ke, tanpa cakap apa-apa, pun melegakan dia daripada keletihan itu. Zaman ni, zaman yang kita kena sama-sama cakna. Cakna tu maksudnya ambil berat, prihatin kepada orang lain punya keadaan. Mana-mana orang yang Allah lalukan depan kita. Sebab itu, semalam saya bukan tak letih. Sebab saya absorb semua tu, down-down orang keliling tu. Siap saya semalam dah nak pitam sebenarnya. Tetapi apa saya buat semalam? Saya tidak putus-putus menyebut nama Allah di dalam hati. Allah, Allah, Allah sentiasa dalam hati saya supaya saya tak jatuh pengsan. Kerana betapa saya dapat rasa, Masya Allah, mereka ni semua baik-baik. Mereka ni semua nak berjaya. Tetapi mereka juga ada mahu kata apa, energi diorang sangat low. Diorang sangat perlukan support. Diorang sangat paling-paling dia mengadu kat kita, kita dengarlah sekejap. Walaupun kita macam dah tak berapa nak center sangat. So, dengan izin Allah, dengan ingatan kita kepada Allah, Allah lah juga yang menegakkan balik badan saya. Yang membuatkan saya mampu tersenyum. Walaupun saya dah jumpa dengan pelbagai orang. Kalaulah korang dapat faham apa maksud saya pelbagai orang, tentu korang tahu betapa macam mana keadaan saya dan Tuan Najib semalam. Jadi saya kira dah banyak sangat hari ni saya share. Mula pun lambat tadi, minta maaf. Dan habis pun lambat lah kan. So apa-apa tadi ambillah sedikit. Dan jaga diri, jaga iman, jaga amalan. Walau apa pun yang berlaku pada kita, membuatkan kita kelang kabut, super kelang kabut. Lagi kita mak-mak kan. Duduk sekejap, minta doa ke Allah. Ya Allah, tolonglah aku ni ya Allah. Ya Allah, tolong aku bagi ilham ya Allah. Sebab time kita kelang kabut, ilham susah nak sampai. Sebab tak tenang. Sebab tadi saya ambil saya punya, apa tadi orang kata? Tenang itu menang. Kita susah nak menang. Menang tu apa? Menang lah. Menang mengemas rumah, menang melayan tetamu, menang mencantikkan rumah lagi kan. Menang sediakan makanan yang sedap-sedap. Kalau kita tenang. Kalau kita tak tenang, alah apa-apa je lah. Semua boleh lah. Nanti keluarlah hasil asal boleh. Sebab tak tenang tadi tu. That's why apa-apa minta pada Allah. Ya Allah, aku tengah fikir ni macam mana nak alihkan perabot bagi cantik. Bagi aku ilham ya Allah. Semua kita minta Allah. Jadi, jangan kena ingat. Andai kata besok dalam majlis saya, contoh saya ingatkan diri saya lah ni. Nanti korang boleh tirulah Kalau majlis saya besok berjalan lancar, hujan pun tak turun sangat, cuaca pun tak panas sangat, tetamu pun selesa, boleh makan sedap, datang gembira, balik gembira. Pendek kata berjalan lancar lah. Yang saya patut berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena bersyukur banyak-banyak lah. Janganlah orang duk puji kita, kita melambung-lambung. Tu bukan kerja kita. Itu Allah Ta'ala punya izin. Allah Ta'ala yang jadikan semuanya berjalan lancar. Jadi kita kena sedar diri. Kita tak ada apa-apa. Yang kita ada, apa yang kita ada, tenaga yang kita ada, kalau kata aura yang kita ada, semuanya dari Allah. Dan kepada Allah kita bersyukur balik semula. Okay? Kepada Allah kita hantar balik dengan cara bersyukur. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.